Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrul Amin bin Muhammad Zamri. Nombor matrik 056986. Dan saya merupakan pelajar daripada SM Dakwah. Jadi hari ini saya nak cerita tentang tugasan mengenai transliterasi teks Jawi Klasik yang diambil dari kitab Bugyatul Tullab karangan Syekh Daud Fatani rahimahullah, dan diambil dari halaman 93 dan 94, iaitu mengenai bab solat. Dan pertama sekali saya nak ceritakan ringkas mengenai tugasan saya ini, iaitu tugasan ini berkenaan bab solat pada halaman 93 dan 94 daripada kitab Bugyatul Tullab juzuk pertama kitab tersebut. Dan secara keseluruhannya tugasan ini mengenai ta'arif solat, dalil turunnya perintah solat, asal kaifiyat solat, dan disentuh sedikit perbahasan mengenai solat ketika kedatangan Dajjal. Ini tujuan saya pilih halaman ni ataupun tajuk ni kerana mudah difahami oleh saya sendiri untuk tulis dan menarik minat untuk saya sendiri tahu lebih lagi mengenai makna solat, sejarah turunnya perintah solat dan lain-lain. Dan bab ini antara bab yang sangat penting, bukan saja untuk saya sendiri, bahkan semua umat Islam, kerana untuk tahu tentang sembahyang, bahawa sembahyang merupakan amalan wajib bagi setiap Muslim yang mukallaf. Baik, kita terus pada teks kitab, iaitu pada makna solat pada lughah dan syarak. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ani fi ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Kitabus Salah ini suatu kitab pada menyatakan sembahyang, bermula makna sembahyang pada lughah iaitu doa, dan pada syarak aqwalu wal af'alu makhsusatun muftatihatun bitakbir muhtatimatun bitaslim. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang tertentu dimulai dengan takbir, disudahi dengan memberi salam, yakni pada jumlahnya. Maksud pengarang adalah bab ini diterangkan pada kita tentang bab solat, iaitu solat pada bahasa ataupun lughah adalah doa, dan solat pada makna syarak adalah beberapa percakapan dan perbuatan yang dikhususkan, dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Dan ini adalah makna solat yang umum bagi orang kebiasaan ataupun orang normal. Masuk kepada hukum solat orang bisu, sujud syukur serta sujud tilawah. Kata pengarang, maka masuk sembahyang orang kelu dan keluar dengan kata beberapa perbuatan sujud tilawah dan sujud syukur, maka keduanya tiada dinamakan sembahyang. Maksud pengarang adalah solat orang yang bisu tidak dinamakan ia sebagai sembahyang kerana secara umum mereka tidak dikategori solat orang yang umum, orang yang normal, orang yang kebiasaan. Tetapi dihukumkan bagi mereka gerakkan bibir. Walaupun tidak mampu bercakap, tetapi dihukumkan mereka ni untuk gerakkan bibir, menyebut lafaz-lafaz dalam sembahyang mengikut kemampuan bagi bibir mereka ataupun anak tekak mereka, mengikut kadar dan lafaz-lafaz ataupun sifat-sifat huruf tersebut. Dan dijelaskan oleh Imam Ramli dan Imam Syarwani, sekiranya kalulah dia tu bisu sejak daripada lahir, maka dia perlu gerakkan bibir sebagai isyarat menyebut dia tidak perlu dia tidak perlu menggerakkan bibir sebagai isyarat menyebut lafaz-lafaz dalam sembahyang. Jadi tak perlu. Tapi kalulah dia lahir-lahir boleh bercakap, tetapi lepas daripada tu dia jadi bisu, maka
dia dihukumkan perlu gerakkan bibir sebagai isyarat menyebut lafaz-lafaz dalam sembahyang mengikut kadar kemampuan dia sendiri. Dan disentuh mengenai sujud tilawah dan sujud syukur tidak dinamakan sembahyang kerana dia tak menepati makna sembahyang tu sendiri. Walaupun begitu, perlu diteliti pada hukum berwuduk dan menghadap kiblat walaupun dia tak dikategori sembahyang, tapi kena teliti. Sujud tilawah di dalam ataupun di luar sembahyang sama seperti syarat sembahyang. Tetapi pada sujud syukur tidak harus menghadap ke arah kiblat dan berwuduk. Dan ada ulama mengatakan perlu berwuduk dan menghadap kiblat kerana ia dikategori juga seperti sembahyang. Dan kedua-dua pendapat ni boleh kita amal. Baik, masuk kepada kewajipan solat 5 waktu dan hukum mengingkari solat. Itu bermula yang difardukan sembahyang di dalam tiap-tiap sehari semalam itu hanya 5 sembahyang jua seperti yang ia maklum daripada agama dengan darurat, maka barang siapa ingkar akan wajibnya jadilah kafir. Maksud pengarang adalah wajib ke atas setiap orang Islam yang mukallaf itu sembahyang 5 waktu sehari semalam. Maka siapa-siapa yang ingkar kewajipan ini, maksudnya ingkar pada i'tikad, maka jatuh hukum kafir pada dia. Maksudnya siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang disebabkan malas tetapi dia tidak nafikan kewajipan sembahyang itu sendiri dalam pada i'tikad dia tidak dijatuhkan hukum kafir, tetapi dia dapat dosa besar dan wajib ke atas dia untuk bertaubat. Kita terus pada hukum solat Jumaat. Kata pengarang, dan sembahyang Jumaat itu jumlah daripada sembahyang yang 5 pada hari Jumaat. Maksud dia, sembahyang Jumaat ni juga termasuk dalam solat yang wajib ke atas 5 waktu sehari semalam bagi laki-laki yang baligh. Masuk pada dikhususkan solat 5 waktu pada Nabi Muhammad SAW dan umat. Kata pengarang, dan perhimpunan 5 sembahyang itu tertentu bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada berhimpun ia bagi segala nabi yang lain. Maksud pengarang adalah dihimpunkan 5 waktu sembahyang ini, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni, dan 5 sembahyang dikhususkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda sahaja, tidak pada nabi dan umat yang lain. Kerana apa? Kerana diwarid daripada hadis bahawasanya subuh bagi Nabi Adam dan zuhur bagi Nabi Allah Daud, asar bagi Nabi Allah Sulaiman, maghrib bagi Nabi Allah Yaqub, isyak bagi Nabi Allah Yunus. Maksud dia 5 waktu tadi yang dihimpun atau dikumpul untuk umat Nabi SAW dan umat untuk Nabi SAW dan umat lah diambil daripada hadis ini. Hadis solat subuh ditunai Nabi Adam, zuhur pada Nabi Daud, asar Nabi Sulaiman, maghrib Nabi Yaqub dan isyak Nabi Yunus. Dan kelima-lima solat ini dihimpunkan dan diberi kepada umat Nabi Muhammad SAW dan baginda. Kerana apa? Maka dihimpunkan kelimanya bagi Nabi kita Muhammad SAW dan segala umatnya kerana membesarkan baginya. Maksud dia dihimpunkan semua 5 waktu sembahyang ni dikhususkan pada Nabi Muhammad SAW dan umat kerana untuk memuliakan atas baginda serta umatnya sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk memadai solat sehari semalam pada hari kedatangan Dajjal.
Dan terkadang 2 sembahyang fardu lebih daripada 5 pada sehari semalam, seperti hari Dajjal. Seperti barang yang sabit hadis yang sahih bahawasanya setengah daripada hari Dajjal, yakni hari pertama, nyata itu seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, dan hari ketiga seperti sejumaat, dan keempat seperti hari kamu ini. Maksud pengarang, terkadang tidak memadai sembahyang umat dia sembahyang 5 waktu sehari semalam. Bila Dajjal mari. Kerana apa? Bahkan lebih daripada 5 waktu perlu sembahyang daripada kebiasaan. Kerana apa? Datangnya Dajjal. Seperti mana pernah disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bahawa hari pertama bila Dajjal mari, seumpama sehari seperti setahun. Bila hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sejumaat, dan hari ataupun seminggu, dan hari keempat seperti hari-hari kebiasaan kita. Adakah memadai padanya sembahyang? Maka ditanyakan daripada demikian hari itu, adakah memadai padanya sembahyang 1 hari semalam? Maka sabdanya, tiada, maka hendaklah dikira-kirakan kadarnya. Maksud pengarang, para sahabat bertanya Nabi keadaan macam ni. Jadi memadai ke umat dia, kita ni sembahyang 5 waktu sehari semalam saja dalam keadaan macam ni? Nabi SAW jawab, maka dijawab oleh Nabi, tidak memadai, bahkan perlu ditunaikan mengikut perkiraan kadar hari tersebut. Dan misal dia sehari seperti setahun, maka sembahyang sehari semalam perlu ditunaikan mengikut kadar setahun. Itu kadar setahun selama sehari. Solat mengikut kadar dia. Pengarang lagi, maka berlaku yang demikian pada segala hukum yang lain, daripada sembahyang dan daripada puasa Ramadan dan daripada sembahyang witir, sembahyang hari raya keduanya, dan dinyaringkan pada yang dikira-kirakan sembahyang yang dinyaringkan, dan disirkan pada sembahyang yang disirkan, dan haji daripada bulan mikotnya dan hari Arafahnya, dan tasyriknya, dan iddah dan istibrak yang lainnya dan lainnya. Maka dikira-kirakan dengan hari kita ini jua, dan pada bulan yang 12 jika ada rupanya sehari sekalipun. Makna pengarang juga dikenakan perkara yang sama, bukan saja pada sembahyang saja, bahkan juga pada hukum-hukum yang lain. Benda tadi ataupun cerita tadi, itu seperti puasa bulan Ramadan. Maka kalau sehari dia setahun, maka perlu kita tunaikan puasa Ramadan kita mengikut kadar setahun lah, bukan kadar sehari. Dan lain seperti solat witir, solat hari raya, puasa dan haji, menguatkan bacaan dalam sembahyang pada tempat yang perlu dikuatkan, perlahankan bacaan dalam sembahyang di mana tempat yang perlu diperlahankan, ataupun hari haji pada bulan diniatkan haji, iaitu pada hari Arafah dan hari Tasyrik, ditempuh iddah bagi perempuan atau wanita, istibrak dan hukum-hukum lain. Maka semua hukum ni perlu dihukumkan mengikut perkiraan hari datangnya Dajjal tersebut. Dan sekiranya hari itu seumpama setahun, maka perlu ditunaikan seperti 12 bulan ataupun setahun. Termasuk pada asal hukum solat 5 waktu dan kaifiatnya. Kata pengarang, bermula asalnya dahulu daripada ijma' beberapa ayat setengahnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Artinya bahawasanya sembahyang itu adalah ia atas segala mukmin fardu yang diwaktukan. Maknanya ini adalah dalil dalam ayat Quran bahawa wajib sembahyang 5 waktu ke atas umat baginda, disepakati oleh alim ulama.
Bahawa diambil daripada ayat surah An-Nisa ayat 103 yang bermaksud sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas sekalian orang yang beriman. Dan beberapa khabar seperti khabar sahihain sabda Nabi SAW, fardullah ala ummati lailatul isra'i khamsina salatan falam azal raji'uhu wa as'aluhu at-takhfifu hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailah. Telah difardukan atas umatku pada malam Isra' 50 sembahyang, maka sentiasa aku kembali akan dia dan aku pohonkan diringankan sehingga dijadi akan dia 5 sembahyang pada tiap-tiap sehari dan semalam. Dan tadi disebut dalil daripada ayat Quran mengenai solat 5 waktu, kewajipan solat 5 waktu. Dan ini adalah dalil daripada hadis Nabi SAW, iaitu sembahyang 5 waktu. Iaitu diambil daripada peristiwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Isra' dan Mi'raj. Iaitu hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang maksud dia Allah Subhanahu Wa Taala wajib kata umatku solat 5 waktu sehari semalam pada malam Isra' Mi'raj. Maka aku banyak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala minta diringankan sehingga Allah Taala beri keringanan menjadi 5 waktu sehari semalam. Kata pengarang, maka adalah difardukan sembahyang yang 5 waktu pada malam Mi'raj, tetapi dikerjakan pada waktu Zuhur sebab belum lagi datang kaifiatnya. Maka datang Jibril mengerjakan kaifiatnya dan waktunya pada waktu Zuhur pada sisi Kaabah. Maka disembahyang oleh Jibril serta Nabi 2 hari akan sembahyang yang 5 waktu 2 kali. Dan ini kata pengarang mengenai kaifiat solat. Itu turunnya perintah solat 5 waktu pada malam Isra' Mi'raj, tetapi ditunaikan oleh Nabi SAW pada waktu Zuhur. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sendiri belum tahu akan kaifiat solat itu sendiri. Maka datang Jibril AS ajar Nabi SAW dan umat dia kaifiat solat yang betul. Itu Nabi Jibril datang pada waktu Zuhur, pada solat Zuhur, dan ajar Nabi di sisi Kaabah. Maka Jibril AS ajar, bukan setakat ajar, solat sendiri bersama Nabi SAW 2 hari berturut-turut. Nabi Jibril datang dan dalam 2 waktu solat yang berlainan. Termasuk hukum solat tahajud. Kata pengarang, adapun dahulu daripada difardukan, maka adalah yang wajib atasnya dan atas umatnya sembahyang malam, yakni tahajud jua. Maksud pengarang, di antara perintah solat yang wajib ditunaikan pada zaman Nabi SAW adalah solat tahajud. Di antara perintah-perintah solat yang wajib pada zaman Nabi adalah solat tahajud. Bukan setakat solat 5 waktu dan solat tahajud. Turun perintah Allah untuk solat tahajud. Kemudian hukum solat tahajud ni asalnya menjadi wajib pada Nabi SAW, tetapi ia dimansuhkan menjadi wajib pada Nabi, sunat kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan untuk tugasan saya ini, melalui penulisan ini diharapkan dapat menambah lagi pengetahuan penulis mengenai solat, pengetahuan saya sendiri mengenai sembahyang, serta saya sendiri dapat praktikkan dalam kehidupan saya akan kaifiat dan solat yang betul dan pentingnya perintah Allah SWT ni, serta dapat diberitahu pada orang lain. Dan secara umumnya solat adalah perintah Allah SWT yang wajib ditunaikan mengikut syarat yang tertentu yang sudah diberi garis panduan oleh syarak. Maka umat Islam sudah diberi peluang untuk pelajari ilmu ini tentang solat melalui penulisan alim ulama bagi mengeluarkan kita sendiri daripada kejahilan. Jadi wallahu alam, sekian saja daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.